Ayat yang kedua agak panjang, lalu saya akan ambil separuh daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu, dan berikan berita gembira orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya di sini ialah dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi kepada tu tidak disebut, tetapi kedudukan dia tu diketahui dia bermaksud kepada. Jadi bahasa Arab dia tak payah sebut, kita kena sebut kepada. Wabashiri ini sebenarnya waw ni seperti biasa bermaksud dan. Dan cuma dan tu bukan bermaksud saja dan macam kita kata saya makan nasi dan lauk. Bukan maksud tu saja, tapi mungkin juga bermaksud memulakan ayat. Dalam bahasa Arab, dan tu boleh beberapa makna. Dan wa bashiri. Bashiri ni dia sebenarnya perkataan asal dia ialah wa bashir. Matikan ra' ni. Sebab dia ni menyuruh, iaitu dan berikan berita gembira. Perkataan asal dia ialah bushra. Bushra maknanya berita gembira. Basyara memberikan berita gembira, dan basyir berikan berita gembira. Dia maknanya suruh berikan berita gembira. Tapi bila walaupun dia basyir, tapi disebabkan nak baca sambung dan Al-Quran ni dia tulis berdasarkan bacaan. Jadi dia tulis baris bawah wa basyiril ladzina amanu. Tapi kalau nak kira kalau dalam tulisan biasa salahlah tulis basyiri, tulis macam ni. Dia kena tulis mati kan, wa basyir. Tapi bila nak baca sambung juga. Wa basyiri ya. Busyra berita gembira. Ada orang nama Bushra, maknanya sesuatu yang menggembirakan, berita gembira. Ya. Bashir maknanya berikanlah berita gembira. Maknanya Allah SWT beritahu kepada Nabi, berikan berita gembira. Kepada siapa? Allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maknanya bukan seorang lah, orang-orang yang ramai. Allazina ialah orang-orang yang ramai, dalam keadaan dia ramai. Amanu, beriman. Ni kita dah jadikan bahasa Melayu amanu. Kita panggil beriman. Amanu, telah beriman. Dia ni perbuatan yang menunjukkan kepada lepas. Waw ni ramai dan alif ni teman kepada waw. Bila kita buang waw dengan alif, jadi amanu, amana saja. Tinggal 3 saja. Itu beriman kita. Tapi amanu, telah beriman, ramai. Wa amilu, dan beramal. Bahasa Melayu lagi. Waw ni sama waw. Dan, tapi dan ni menunjukkan kepada berturut, iaitu dan. Beriman dan beramal. Yang ni tak ada, dia mari-mari dan saja. Dia nak mulakan ayat. Wa amilu. Bahasa Melayu, orang Melayu tak suka sebut ain. Tapi kita tukar jadi alif. Amal soleh. Kan? Jadi ni wa amilu. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tu daripada kecil belajar bahasa Arab, bila dia cakap ke ceramah ke, jadi beramal. Tapi saya tak berapa suka lah sebab bahasa Melayu beramal dengan alif. Kalau nak cakap Arab, kita guna ain lah. Beramal. Tapi tak apa je, nak macam mana orang kan. Wa amilu solihat, dan beramal soleh. Amilu ramai. Tengok beriman ramai. Waw ni menunjukkan ramai. Waw ni. Jadi bila buang waw tu amilu. Sebab itu asal perkataan dia amila ya'malu, beramal. Solihat, lagi dah jumpa. Siap nama orang lagi dah. Beramal soleh kita panggil. Memang bahasa Al-Quran ni sudah banyak dimelayukan. Jadi sangat senang untuk kita belajar faham Al-Quran kerana beramal
Solihat ni soleh. Cuma di sini alif dengan ta ni dia menunjukkan kepada banyak. Sebab beramal solihah satu, solihat ramai. Banyak amalan soleh tu. Amilus solihat. Jadi beramal soleh. Anna lahum, bahawa anna maknanya sesungguhnya. Anna lahum, untuk mereka. Lam ni kita jumpa dah sebelum ni. Lahum, hum dah jumpa banyak sebelum ni. Mereka, sesungguhnya, bahawa, boleh terjemah juga, untuk mereka. Lahum jannatin. Jannat dah dimelayukan juga dah. Sebab apa? Jannah kita panggil. Jannah tu satu. Jannatin banyak syurga. Jannah, jannat banyak syurga. Al-Quran menggunakan dua bentuk. Kadang-kadang dia guna satu jannah. Kadang-kadang dia guna banyak jannatin. Ya. Jannat ni alif dengan ta ni tambahan. Jannah. Jannah tapi jadi jannat. Sebab apa? Sebab jannah perkataan perempuan. Macam solihah. Ada tak marbutah sepatutnya kat belakang. Tak yang simpul kat belakang. Sini pun ada jannah. Perkataan jannah bila nak jadi banyak, kena sebab dia perempuan, kena tambah alif dengan tak. Kalau lelaki, tengok dia tak lain. Lelaki tambah waw dengan nun. Tapi kalau perempuan, tambah alif dengan tak. Nak buat perempuan tu ramai. Jannatin. Daripada jannah jadi jannatin. Okey. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dia Al-Quran dia gabungkan. Iman, percaya, amal, buat. Dia kalau sebut orang beriman, biasanya Al-Quran akan sebut dua. Beriman dan beramal soleh. Sebab apa? Sebab dia nak yang ni lah sebenar-benarnya yang dia nak suruh kita. Iaitu bukan hanya sekadar percaya saja tapi kena buat. Dan amal soleh tu banyaklah. Tuntutan beriman pun banyaklah. Anna lahum, bahawa untuk mereka itu jannat. Syurga-syurga tajri yang mengalir. Jannat, syurga. Tapi jannah ni seperti yang saya sebut sebelum ni. Dia juga bermaksud kebun. Jadi asal usulnya perkataan dia kebun. Tapi bila nak tunjuk kepada syurga, dia ambil perkataan kebun tu, jadikan dia maksud syurga. Dia panggil makna majazi dia panggil. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dalam kehidupan dia, tempat paling, masa Al-Quran ni turun, tempat paling cantik, kebun je lah. Adanya buah, ada makanan, boleh berehat, boleh berteduh, ada sumber air, adanya haiwan, ternakan. Siapa ada kebun, harta dia ada semua situ. Tajri, bila sebut kebun, dia pun describe kebun tu. Dia cerita detail sikit kebun tu. Apa dia? Tajri yang mengalir. Asalnya jara. Jara, jariya, yajri. Tajri ni kerana dia perempuan. Dia mengalir. Kebun tu mengalir tajri. Kalau lelaki perkataan ni, dia akan bukan tak, dia akan jadi ya. Yajri. Seorang budak lelaki berlari. Yajri. Sebab ni mengalir ni sama berlari sebenarnya. Dia gunakan untuk air, jadi kita terjemah mengalir. Sebenarnya tajri ni berlari. Jadi bila air berlari, air mengalir dalam bahasa Melayu. Yang mengalir min tahtiha, daripada bawahnya. Tahtu min tahtiha ni di bawahnya. Nya apa dia? Di bawah syurga itu, jannat tu. Di bawahnya, mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai.
Sungai-sungai ni pun bukan satu, banyak. Al-anhar. Kalau satu, nahrun. Tapi kalau banyak, al-anhar. Mengalir di bawahnya, al-anhar. Lepas tu, macam mana mengalir di bawahnya? Perkataan taht ni, asalnya makna di bawah. Tetapi di sini, maknanya di dalam. Jadi, mengalir di dalamnya sungai. Barulah faham. Mengalir di bawah kebun, ada sungai. Bawah kebun macam mana? Mengalir di dalamnya sungai. Jadi penggunaan bahasa Arab ni, dia satu-satu perkataan tu dia tidak statik. Kita pun bahasa kita macam tu juga. Tapi sebab kita sedang belajar bahasa Arab ni, baru kita nampak. Oh gitu. Taht. Taht ni maknanya bawah. Tapi maksudnya di dalam. Okey, jadi apa dia nak cerita di sini? Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab apa? Bahawa berita gembira tu ialah untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Apa pula tak sebut supermarket lah, shopping kompleks. Sebabnya ialah tak ada pada zaman Al-Quran diturunkan, tempat beli belah dia tak seronok mana. Yang seronok kebun ada sungai. Habis kalau siapa ada kebun ada sungai, oh memang hebatlah dia. Kaya lah dia sebab sungai itu sumber air. Pada zaman itu sungai itu sumber kehidupan. Air dia terhad. Siapa dapat menguasai air, dia kaya lah dia. Semua orang perlu pada dia. Okey, jadi untuk hari ini setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, marilah sama kita berkongsi nombor telefon 011589355652. Kita beri kepada sahabat-sahabat anda kita dan sanak saudara supaya dia WhatsApp dengan nombor ni dan lepas tu dia akan menerima siri tadabbur wahyu yang kita akan hantar. Mudah-mudahan mereka dapat belajar juga sedikit sebanyak memahami Al-Quran. Kita nak seramai mungkin orang dapat faham Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.